Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 September 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Peguam kanan Zaid Ibrahim mengecam Majlis Peguam atas kenyataannya yang mengulas mengenai pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ini selepas Presiden Majlis itu, Karen Chiah, berkata pengampunan diraja untuk Najib akan mempermainkan keluhuran undang-undang dan sistem keadilan negara. Zaid dalam satu rakaman video yang dimuat naik hari ini berkata, kenyataan majlis itu juga seolah-olah memberi tekanan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak memberikan pengampunan. Yang saya sedih sedikit ini, tekanan yang dibuat kepada Yang di-Pertuan Agong ini sudah melampau. Seolah-olah dia ni satu pressure, tekanan supaya pengampunan tidak diberi. Ini sudah kurang ajar. Kita hormatlah, tuanku tahulah dia nak ampun, tak nak ampun, kan pertimbangan dia lah. Sebab itu dia agung, sebab itu dia head of state. Chia dalam kenyataannya berkata, Najib tidak layak mendapat pengampunan diraja kerana dia baru mula menjalani hukuman penjara, tidak seperti ahli politik lain, khususnya Anwar Ibrahim, Harun Idris dan Mokhtar Hashim. Tambahnya, pengampunan penuh pada peringkat ini akan dianggap sebagai pramatang kerana Najib masih menghadapi banyak pertuduhan lain. Dalam pada itu, Zaid menyeru agar UMNO bersikap tegas dalam mempertahankan Raja-Raja Melayu daripada pihak yang mempersoalkan bidang kuasa mereka. Jangan kita dikata orang kita takut kepada Majlis Peguam. Kita takut kepada Tommy Thomas. Kita kena ada prinsip. Dan ketegasan itu ialah jangan sekali-kali melampau dalam mempertikaikan kuasa Yuli Yang Maha Mulia. Kemungkinan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin akan bertanding di kerusi Parlimen Al-Star pada PRU15 sekali lagi diperkatakan. Timbalan Ketua UMNO Al-Star Zamri Mat mendedahkan isu calon dibincangkan dalam mesyuarat UMNO peringkat cawangan negeri itu baru-baru ini. Menurut Zamri, pada mulanya mereka mengusulkan agar Ketua UMNO Al-Star Muhammad Yusof Ismail dicalonkan, namun Yusof dikatakan berjiwa besar mahu memberi laluan kepada Khairy. Kerusi Al-Star merupakan kerusi tradisi MCA yang sebelum ini dimenangi oleh PKR dalam dua pilihan raya berturut-turut. 2 hari lalu, Khairy secara berseluruh berkata dia berada di Kedah untuk berunding bagi bertanding di kerusi Parlimen dengan Menteri Besar Muhammad Sanusi Madno. Ini berikutan pengumuman Khairy bahawa dia tidak akan mempertahankan kerusi Parlimen Rembau yang dipegangnya sejak 2008 bagi memberi laluan kepada timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Sementara itu, utusan Malaysia melaporkan Khairy juga dikabarkan akan bertanding di kerusi Parlimen Port Dickson. Akhbar itu yang memetik sumber melaporkan ketika ini gerak kerja bagi mengukuhkan posisi Khairy sedang diatur jentera UMNO di peringkat bahagian Port Dickson. Sokong media bebas dengan melanggar Malaysia kini pada harga RM168 setahun sempena promosi istimewa Hari Malaysia dari 12 hingga 19 September. Anda boleh menebus promosi tersebut dengan mengimbas kod QR yang tertera serta menggunakan kod Kini TV 916. Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad membidas Lee Kuan Yew yang mendakwa dia menggugat perpaduan dan menyalahkan mangsa serangan seksual beragama Islam. Pemimpin PAS itu turut mempersoalkan jika Lim sengaja memainkan isu perkauman ketika dia menjalankan tugas sebagai menteri. Pemimpin PAS itu turut mempersoalkan jika Lim sengaja memainkan isu perkauman ketika dia menjalankan tugas sebagai menteri. Dalam satu kenyataan, Idris mempersoalkan adakah salah jika dia menggunakan ilmu dan hujah agama untuk menasihati umat Islam berlandaskan ajaran agama itu. Naib Presiden PAS itu juga mendakwa tidak seperti Lim, ramai orang bukan Islam yang menghormati pendirian dan amalan agama Islam. Kenyataan Idris itu dibuat sebagai reaksinya pada pandangan Lim yang memetik laporan media mengenai prestasi menteri dari PAS. Memetik pandangan bekas pensyarah sains politik UKM, Muhammad Agus Yusof, laporan tersebut mendakwa prestasi Menteri PAS yang paling rendah ditunjukkan oleh Idris. Katanya ahli Dewan Negara itu memalukan mangsa serangan seksual dengan pandangan yang diberikannya pada 6 September lalu. Ketika itu Idris dilaporkan sebagai berkata
pelakon remaja terbabit tidak wajar mendedahkan perangai bapanya kepada orang ramai, sebaliknya menutup aib sendiri. Bagaimanapun, Idris kemudian menjelaskan dia khawatir terhadap keselamatan pelakon berkenaan apabila mendedahkan perilaku ayahnya kepada umum. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina Harun harus dipecat susulan video promosi yang dikatakan mempelikih wanita, kata Hana Hio. Ahli Parlimen segambut itu berkata, ini bukan kali pertama Rina menggunakan publiciti murahan yang memalukan kementerian itu. Dalam satu kenyataan, bekas Timbalan Menteri itu berkata, apa yang lebih teruk apabila Rina dan seorang pegawai hanya berdiri dan tersenyum apabila cacian dilemparkan kepada wanita dalam video tersebut. Ia merujuk kepada sebuah video di aplikasi TikTok memaparkan pelakon Roshamno sedang mempromosikan acara untuk kementerian itu. Perempuan ni, wanita ni semua lambat. Bangkitlah, bangkit. Bangun daripada tidur. Besok kat PWTC ataupun WTC KL, program aku dengan ni, Datuk Seri Rina dengan kementerian dekat belakang ni. Kau baca sendiri lah. Besok siapa-siapa nak masuk, kau datang je kat sana. Pukul 9 pagi. Kau jumpa aku nak belasah kepala kau orang. Baru kita bangkit. Ia seterusnya mempersoalkan bagaimana skrip yang mempersendakan wanita itu diluluskan oleh Rina atau kementerian. Sementara itu, Ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said turut mengkritik video tersebut yang dilihat seolah-olah mensia-siakan usaha kementerian itu sebelum ini dalam usaha menentang keganasan terhadap wanita. Berita seterusnya, DAP akan mengadakan Kongres KAS pada 25 September ini untuk perlembagaan parti itu seiring rang Undang-Undang Anti Lompat Parti. Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Stephen Sim Chi Kiong berkata, Kongres KAS mengangkat prinsip dan semangat Undang-Undang Anti Lompat Parti. Malah kita antara parti dalam Pakatan Harapan yang terawal untuk menyeru kepada pindaan ataupun pelaksanaan akta anti lompat parti. Jadi kita menyokong penuh prinsip dan semangat anti lompat parti itu. Maka dengan ini kita mengadakan pindaan perlembagaan parti supaya kita tutupkan jurang yang wujud dalam pindaan perlembagaan persekutuan. Menurutnya, selepas pindaan perlembagaan parti dilakukan, DAP akan mengemukakannya kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Dalam pada itu, SIM mengesahkan bahawa PH dijangka akan menyelesaikan sepenuhnya rundingan kerusi bagi PRU pada akhir bulan ini. DAP juga katanya berhasrat untuk bertanding di kerusi-kerusi bersatu. Kita memang bincangkan, antara yang dibincangkan, yang boleh saya katakan setakat ini ialah kerusi-kerusi yang ditandingi oleh Parti Bersatu dulu. Dan DAP memang berhasrat untuk bertanding dalam beberapa kerusi tersebut. Baik, sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan keyakinan bahawa Barisan Nasional bersedia untuk menawan semula hati rakyat di Pulau Pinang. Ismail yang juga naib Presiden UMNO itu berkata, semangat itu diperlihatkan semasa pertemuan dengan anggota BN Pulau Pinang 2 hari lalu. Pertemuan tersebut katanya diadakan bagi merapatkan lagi silaturahim bersama pemimpin dan jentera parti untuk menghadapi PRU ke-15. Pulau Pinang berada di bawah pentadbiran DAP selepas Gabungan Pakatan Rakyat memenangi PRU ke-12 pada 2008. Ketika ini, Gabungan Pakatan Harapan memiliki 33 kerusi DUN dengan 19 daripadanya dikuasai DAP. Sementara itu, Barisan Nasional mempunyai 2 kerusi DUN, kedua-duanya dimenangi oleh UMNO. Dalam pada itu, Ismail berkata, golongan muda akan sentiasa menjadi keutamaan kepada Barisan Nasional. Justru katanya, gabungan itu perlu mempertingkatkan gerak kerja bagi memahami masalah yang dihadapi golongan pengundi kali pertama itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.